Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narifah Hamizah binti Rosli. Nombor kad matrik T2023110678. Kod kursus KKS 3063. Hari ini saya ingin membentangkan yang bertajuk sebab-sebab bunuh diri. Tindakan bunuh diri seringkali meluahkan makna, seringkali berkaitan dengan kecacatan asas dalam sesuatu situasi yang membuatkan bunuh diri kelihatan sebagai penyelesaian yang rasional. Walau bagaimanapun, makna sebenar bunuh diri mungkin berbeza daripada yang dikenali oleh rakan-rakan, keluarga atau pegawai perubatan. Beberapa pemerhati mencari petunjuk mengenai tujuan bunuh diri yang sebenar dalam catatan yang ditinggalkan, yang mungkin secara langsungnya mendedahkan keadaan mental atau motif penulis. Kajian mengenai catatan bunuh diri dan diari serta temu bual dengan mereka yang mencuba membunuh diri menunjukkan peranan yang kuat dalam kematian bunuh diri sebagai cara untuk mengubah atau mengesahkan diri yang asas substansial. Orang yang melakukan bunuh diri ini umumnya membina corak makna sosial bagi diri mereka sendiri dan berkaitan dengan orang lain seperti mengubah jiwa dari dunia ini ke dunia lain, mengubah diri yang substansial di dunia ini atau dunia lain dan cuba menunjukkan kepada orang lain bahawa identiti sebenar mereka berbeza daripada pandangan orang lain. Bunuh diri seringkali merupakan cara untuk membalas dendam dengan menyalahkan orang lain atas kematian seseorang. Sebagai contoh, seorang kerani berusia 22 tahun membunuh diri untuk menarik perhatian kepada adik lelakinya dan isterinya serta keadaannya yang menyedihkan. Surat-surat menunjukkan keinginan untuk membalas dendam dan hubungan antara bunuh dirinya sendiri dengan tindakan orang lain. Tujuan lain membunuh diri adalah untuk mengelakkan tanggungjawab kehidupan yang berterusan. Individu yang membunuh diri ini meluahkan kegelisahan, seringkali menyebut perasaan jijik terhadap hidup atau perasaan tidak berguna. Sebagai contoh, seorang wanita berkahwin dan meninggalkan surat bunuh diri yang menyatakan ketidakpuasan hati terhadap perkahwinannya, ibunya dan peranannya sebagai suri rumah serta keinginannya untuk meninggalkan hidupnya. Seorang lelaki yang bercerai meninggalkan surat bunuh diri yang menyatakan ketidakpuasan hati terhadap hidupnya dan kurangnya tanggungjawab. Dia menghantar dokumen-dokumen kepada abangnya John Smith dan meminta dia menghantarnya kepadanya. Dia menyebut tentang perkhidmatan askarnya dan keletihan daripada peperangan dan pemberontakan. Secara keseluruhannya, bunuh diri merupakan proses yang kompleks dan seringkali tragis yang boleh menjadi cara untuk mendapatkan balas dendam, mengelakkan atau meluahkan ketidakpuasan terhadap hidup. Adalah penting untuk memahami pelbagai asbab di sebalik bunuh diri dan menyokong mereka yang mencintai dan menyokong individu tersebut. Bunuh diri adalah bentuk lazim penghancuran diri selepas membunuh orang lain. Dengan kajian menunjukkan bahawa kira-kira 4% daripada mereka yang melakukan pembunuhan kemudiannya mengambil nyawa sendiri. Di Amerika Syarikat, bunuh diri menyumbang kepada antara 2 hingga 9% daripada jumlah keseluruhan, manakala di England dan Wales, ia menyumbang bahagian yang lebih besar. Dalam setengah kes, pelaku melihat pembunuhan tersebut sebagai tindakan kasih sayang, seperti yang terlihat dalam nota seorang wanita yang bercerai yang menembak 2 orang anak lelakinya dan kemudiannya mengambil dos dada. Orang yang terus hidup kerap memberi penjelasan untuk menguruskan perasaan bersalah, seperti menggambarkan bunuh diri sebagai hasil daripada sebab-sebab luar atau daya-daya tidak peribadi, sebagai hasil yang tidak dapat dielakkan dan sebagai peristiwa yang memberi manfaat. Walau bagaimanapun, nota bunuh diri orang dewasa yang lebih tua berbeza dengan bunuh diri orang muda kerana mereka kurang cenderung menunjukkan bukti agresif yang dialihkan, komplikasi dan implikasi yang tidak sedar. Hanya kira-kira 12 hingga 15% daripada keseluruhan bunuh diri meninggalkan nota dan sebarang pengenalan daripada mereka yang melakukannya berisiko menyebabkan penyelewengan yang ketara. Sekian, terima kasih.